ubah peraturan mesyuarat supaya siapa yang ketawa terlampau kedengaran itu tidak boleh. Dalam list saya, Alang Bermat, sudah saya tulis dalam list saya bahwa yang berucap sekarang ini giliran daripada PAS. Karena tadi di IP sudah saya jemput tadi. Jadi ada senara yang saya terima daripada WIP PAS yang dulu Sepang. Jadi saya rasa apabila Sepang ini nanti berhujah, dia tidak akan suka diganggu, bukan? Jadi kalau tidak suka diganggu apabila berhujah, jangan ganggu kawan lain kalau berhujah. Oh, Tan Sri, terima kasih. Sila Sepang. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya tak ada masalah. Kalau ganggu yang betul tak ada masalah. Kalau dapat beza CEW, CWC, CEC boleh beza, saya boleh. Yang bermat. Menurut yang bermat. Menurut peraturan mesyuarat, kita tidak boleh mengganggu yang bermat yang sedang berhujah kecuali atas dua sebab. Pertama mencela, kedua apabila point of order. Masalah dia tidak ikut peraturan mesyuarat. Itu sebab kenapa saya ingatkan Sepang. Ambil rasa kepada diri, cubit paha kanan, kalau sakit paha kiri pun sakit juga. Sila. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri ambil masa saya 2 minit Tan Sri, minta tambah. Yang lain itu janganlah yang berhormat lagi. Sepang sudah dijemput, sila Sepang. Tan Sri, saya punya masa kena ambil ni. Saya minta tambah sikit ni. Tan Sri, saya ingin membahaskan tentang butiran pertamanya mengenai 0300 berkaitan dengan penjara, dan seterusnya kepada 0400 immigration, pertahanan negara, dan juga mungkin PDRM. Saya pergi dulu Tan Sri kepada penjara. Tan Sri, kita dapati bahawa dari segi penjara ini jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan bertambah daripada 691,706,200 kepada 708,612. Maknanya satu pertambahan yang agak besar telah diberikan kepada pihak penjara. Tan Sri, yang saya ingin minta supaya Menteri memberi penjelasan, adakah isu dengan izin overcrowding ni, penempahan jumlah penghuni dalam penjara di Malaysia ini telah dapat diselesaikan. Dan saya Tan Sri membangkitkan isu ini kerana saya ingin berkongsi dengan Parlimen ini bahawa pada tahun 1999 The Council of Europe telah membuat satu recommendation berkaitan dengan isu prison overcrowding ini dengan izin. Jadi antara cadangan-cadangan yang telah diberikan, mereka sama sekali mengenepikan ataupun menjadikan cadangan sebagai tidak penting adalah pelanjutan masa ataupun pelanjutan masa penghuni di dalam penjara ini. Maknanya hukuman penjara ini seelok-eloknya dikurangkan dari segi tempoh masanya. Dan antara polisi-polisi yang dicadangkan oleh Council of Europe ini adalah pertamanya decriminalizing offence, yang tidak menjadikan sesuatu kesalahan yang mungkin bukan satu kesalahan tapi dijadikan sebagai kesalahan kriminal. Dan juga dengan izin developing alternative to prosecution. Yang ketiganya alternative to pre-trial detention and community sentence, dan yang keempatnya avoiding long term of imprisonment. Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengerusi, saya melihat apa yang dibuat dalam negara kita ini, khususnya apabila baru-baru ini Parlimen ini meluluskan beberapa akta, antaranya Akta Pencegahan Jenayah, dan pindaan dibuat kepada kanun keseksaan dan juga ke atas SOSMA. Kita dapati apa yang kerajaan buat sekarang ini nampaknya tidak selari dengan apa yang praktis ataupun amalan di peringkat antarabangsa. Di mana di peringkat antarabangsa usaha telah dibuat untuk
cuba menjadikan hukuman penjara ini kalau boleh sebagai hukuman yang terakhir. Dia reverse. Saya nak bagi contoh, Tan Sri, bagaimana di beberapa buah negara yang mengamalkan inquisitorial, seperti negara-negara Latin Amerika, seperti negara Chile, negara Venezuela dan sebagainya, mereka pun menukar daripada inquisitorial ni kepada sistem yang menjadikan presumption of innocence ni sebagai satu sistem yang dipilih. Dan didapati apabila ditukar sistem tersebut, memang ada perubahan kepada jumlah penghuni dalam penjara. Khususnya penghuni-penghuni penjara yang menunggu tarikh untuk perbicaraan. Sebab itulah saya mohon supaya pihak kerajaan memberikan maklumat kepada pihak parlimen ini bagaimanakah nisbah jumlah penghuni penjara ini, khususnya saya nak ambil contoh yang di Sepang Renggam, di Kajang dan juga di Sungai Buloh. Sebagai contoh, saya dipahamkan di Sepang Renggam penjara itu dibina untuk cater dengan izin lebih kurang 1,200 banduan. Tapi apa yang berlaku, jumlah itu makin lama makin meningkat. Dan apatah lagi apabila bukan saja banduan saja yang dimasukkan ke Sepang Renggam, tapi pesalah-pesalah seperti orang-orang yang diriman, yang belum lagi menunggu perbicaraan, orang yang ditahan di bawah akta-akta yang preventive detention ini dimasukkan juga. Jadi dia menyebabkan satu keadaan overcrowding dengan izin. Dan kalau kita lihat, malahan Sami Belu, bekas Presiden MIC, juga menyatakan hatta spesifikasi penjara Sepang Renggam itu pun sebenarnya tidak dibuat mengikut standard yang diperlukan. Malahan dia pernah mencadangkan supaya ditutup penjara Sepang Renggam itu. Sebab pertamanya overcrowding sangat. Dan ini bertentangan dengan standard international. Sebab itulah saya harap kerajaan mengambil berat soal ini. Jadi saya nak tahu berapakah jumlah sekarang penghuni penjara di Sepang Renggam, khususnya di Sungai Buloh. Kalau ikut website penjara sendiri, di Sungai Buloh, dia penjara itu untuk cater 2,500 penghuni. Jadi saya nak tahu berapakah sekarang jumlah penghuni yang ada di Sungai Buloh. Jadi kalau jumlahnya melebihi 2,500, adakah ini sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh United Nations sendiri? Dan kita lihat antara cara-cara untuk mengurangkan overcrowding ini adalah pertamanya mengurangkan apa yang dikatakan tangkapan sebelum pre-trial intention. Tapi kalau kita lihat Datuk Pengusi, baru-baru ini kita kenalkan balik ISA melalui Akta Pencegahan Jenayah. Bermakna kita bukan reducing pre-trial detention, kita makin nak buka balik mereka-mereka yang ditahan di bawah. Yes, Tanjung Karang bangun ya. Boleh? Boleh. Terima kasih. Saya ucapkan tahniahlah kepada Sepang, buat kajian sampai dengan United Nations, buat kajian kepadatan overcrowding banduan di Sepang Renggam, di Sungai Buloh. Saya nak tanya, ada tak yang berhormat buat kajian pula? Berapa ramai pula banduan-banduan yang ditahan di penjara-penjara Malaysia ini yang hari ini diberi peluang melanjutkan pelajaran? Ada yang dalam proses nak buat PhD, ada yang sedang membuat master, ada yang sedang membuat ijazah pertama, ada yang sedang membuat diploma, dan juga ada juga yang tengah membuat LLB. Yang hormat tahu tak berapa ramai? Mengapa perkara-perkara yang positif seperti tidak mahu diketengahkan supaya lebih adil pandangan yang berhormat, daripada nak mencari salah kerajaan membawa contoh-contoh yang ada matlamat politik ni? Okay, terima kasih kepada Tanjung Karang. Saya rasa kalau parlimen ini menganggap ahli parlimen pembangkang ni penting dan memberikan fund untuk kami mendapatkan pegawai-pegawai research, benda ini memang kita boleh buat.
Tapi saya akui, saya tak ada masalah. Soalan-soalan itu saya rasa menteri boleh jawab. Terima kasih kepada Tanjung Karang. Nampaknya Tanjung Karang buat pertama kalinya bercakap dapat membezakan lah CE dan apa ni perkara yang jelas lah. Ya Ahmad, boleh boleh habiskan ya Ahmad. Saya masa habis ya Ahmad. Jangan bagi maju Selangor lah. Okey, satu cara lagi ialah yang keduanya Datuk Pengerusi juga dicadangkan di peringkat international ini adalah reform of criminal procedure. Sebab itu saya kata tadi ada negara-negara yang telah bertukar daripada sistem inquisitorial kepada sistem yang dipanggil sistem adversarial ini yang mementingkan presumption of innocence itu. Dan kalau kita lihat sebagai contoh di Kanada sendiri saya nak bagi contoh bagaimana negara Kanada dari segi criminal procedure code mereka. Saya ambil contoh dalam salah section 78 di Canada Criminal Procedure Code. Dia mengatakan dengan izin, an offender should not be deprived of his liberty if less restriction sanction may be appropriate in the circumstances, and all available sanction other than imprisonment should be considered for all offenders. Maknanya dalam undang-undang itu diletakkan spesifik provision yang mengatakan kalau boleh hukuman penjara ini sebagai alternatif terakhir. Sebab mereka menyedari apabila kita perbelanjaan ke atas panduan-panduan ni bukan satu perkara yang kecil. Sebagai contoh, kalau kita lihat di California sebagai contoh, dia punya kos kepada perbelanjaan kepada penghuni penjara ini yang dibayar oleh taxpayer ini melebihi daripada perbelanjaan untuk pendidikan tinggi. Jadi ini satu perbelanjaan yang tinggi. Sebab itulah sistem penjara ini kita lihat ke arah untuk dikurangkan. Tapi kalau kita lihat dalam tindakan ke atas kanun kesesaan baru-baru ini, hampir majoriti kesalahan yang diwujudkan itu meletakkan hukuman mandatory penjara, hukuman minimum sentence, dan dikenakan pula hukuman penjara yang makin tinggi, jumlahnya makin panjang. Bermakna saya merasakan kemungkinan kita tidak mengkaji tentang trend yang berlaku di peringkat international ini. Sebab itulah kita risau apabila kita benarkan hukuman penjara ini makin jadi hukuman sentence ini, maknanya kita ke belakang dibandingkan negara-negara yang telah mencari penyelesaian bagaimanakah nak selesaikan tentang sentence penjara ini. Ya, habiskan yang Ahmad. Habiskan yang Ahmad. Ramai dah berucap yang Ahmad. Ya. Dan saya rasa kalau kita lihat kepada sebagai contoh UN Standard Minimum Rules, the Tokyo Rules dia panggil dia mengatakan antaranya offender shall have the right to appeal against decision of the implementing authority. Kalau kita lihat sekarang sebagai contoh, apabila seseorang itu dibicarakan di mahkamah tinggi, seperti mana yang berlaku pada Pematang Pauh apabila beliau dibicarakan pada kali pertama dulu, sebelum dia dipenjarakan, sebelum dia dibicarakan kali pertama itu, beberapa bulan sebelum itu kerajaan telah meminda CPC dengan meletakkan satu provision yang mengatakan keputusan mahkamah berkaitan dengan soal jaminan ini tidak boleh dirayu. Sebab itulah Pematang Pauh ditangkap dan ditahan, dibicarakan mahkamah tinggi dan tidak dapat jaminan. Bila dia file di mahkamah tinggi, tidak boleh. Mahkamah rayuan kata tak boleh rayu. Sebab apa? Ada provision. Jadi ini sebenarnya bertentangan dengan United Nations, the Standard Minimum Rules, Tokyo Rules. Jadi ini menunjukkan, saya rasa banyak perkara yang perlu kita ubah berkaitan dengan ni. Sikit saja ni, sebagai nak penutup ini, saya mengharapkan juga, saya terpaksa ulang balik ini, saya harap Menteri dapat juga memberitahu saya tentang bagaimanakah kedudukan dua pejabat kerajaan yang ditutup di Parlimen Sepang ini, iaitu pejabat immigration, cawangan dia di Sungai Pelik, iaitu di Bandar Baru Sarawak Tinggi, ditutup. Cawangan yang Pertahanan Negara juga ditutup. Saya mohon sangat, sebab saya hampir setiap hari mendapat aduan daripada penduduk-penduduk di situ. Mereka mengatakan penutupan dua-dua cawangan ini mendatangkan kesukaran. Dan ada yang bertanya kepada saya, adakah ini sebagai satu hukuman apabila Sepang ini tempat kawasan yang kuat BN ditawan oleh pembangkang, dihukum begini. Ini orang cakap, bukan saya. Saya menyampaikan.
Yang seterusnya, Jayib minta juga, bilakah tarikh menteri ataupun Perdana Menteri akan merasmikan pecah tanah untuk pejabat polis di apa dipanggil dekat dengan Puchong saya lupa nama ni. Allah, nama tempat sendiri tak tahu macam mana. Yalah, terlupa. Di bandar baru. Inilah. Kalau ahli parlimen paling terkejut inilah dia. Janganlah kacau. Nama kawasan sendiri pun tak ingat ke? Malu lah. Dah. Lagi cakap dulu lah. Ya, Mat. Ya. Tak apalah, ya, Mat. KDN dah faham dah tu. Okey, saya rasa saya minta tempat itu di Tak jaga kawasan lah tu. saya akan beritahu lah nombor. Ya. Saya pun dah beritahu dengan saya nak ingatkan balik kepada menteri. Tapi saya tahu beza CEW, CWC, CC. Yang tu saya faham. Itu saya tak ada masalah. Terima kasih. Bagulah nama kawasan pun tak ingat.